KPM. Selamat pagi, anda sudah menyaksikan Teras Diri TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Pagi ni kita exercise sikit. Tapi pagi ni sebenarnya kita nak belajar sama-sama untuk subjek kita matematik dan topik kita adalah graf fungsi. Kita saksikan dulu profil guru. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Sazilah Sam. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Azhar. Apa khabar Cikgu, sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik Cikgu, kita datang daripada Kuantan Pahang. Daripada guru sebagai guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Pahang, di mana tempat Musang King Cikgu. Bukan. Musang King tu Azhar dekat Rauk. Oh, Rauk. Kami ni di Pekan. Di Kuantan. Lebih glamour dengan sebelah-sebelah lah kot. Sebelah-sebelah lah tu boleh lah kot. Itu dia. So insya-Allah kita rasa bertuah dapat bersama dengan cikgu kita. Cuma cikgu nak tanya cikgu, apa kaitan lagu tadi? Itulah daripada jauh kan saya tengok beria Azhar menari-nari. Okey ke cikgu? Tu nampak cantik dah tu. Nak tanya, Ya. Azhar pernah dengar ke dialek tu? Pernah cikgu. Dialek mana tu Azhar? Dialek yang dinyanyikan oleh Datuk Zain Abidin tadi itu adalah dialek Kelantan cikgu. Memanglah, ni memang terror ni. Orang Kedah pun boleh tahu dialek Kelantan. Sebab saya pernah belajar kat Kelantan cikgu 3 tahun. Oh, alhamdulillah kisahnya. Itu ceritanya. Di balik tabir lah tu ya. Di balik tabir. Okey Azhar, Baik, cikgu. selain daripada tu nak tanya juga. Dengar juga kan dialek Kelantan. Boleh faham ke? Faham cikgu. Sebab saya rasa dalam lagu ni memang lagu yang daripada kecil lah kita dengar kan. Memang lagu yang evergreen. So cerita pasal, kalau tak silap saya, cerita pasal kita nak kena jaga bumi kan, pasal hijau, warna daun dan sebagainya. Betul tak cikgu? Memang tepat sekali tu Azhar. Tapi apa relatednya cikgu dengan subjek yang kita nak belajar pagi ni? Itulah. Tadi kan Azhar cakap dengar lagu, bukan satu lagu pun. Mungkin sebaris, 2 baris Azhar boleh kata, oh ini ada dialek, dialek pula ada hubungan dengan negeri. Okey, dialek ini negeri Kelantan. Sekali lagi Azhar cakap keluar pula dialek ini negeri Kedah. Lepas tu daripada lirik tu pula boleh buat hubungan. Boleh tahulah cara nak jaga bumi, pasal kerosakan bumi. Itu apa yang kita dengar, apa yang kita nampak di sekeliling kita. Betul, cikgu. Setiap satu mesti ada hubungan dengan sesuatu yang lain. Jadi itu secara amnya di sekeliling kita. Dalam matematik pun ada hubungan. Cuma bezanya Azhar, dalam matematik ni takkanlah kita nak kata ada hubungan macam tak syok. Jadi cikgu, tak nampak matematiknya. Jadi nak nampakkan matematiknya, inilah tajuk yang kita nak belajar hari ini. Tajuk graf fungsi di bawah subtopik fungsi. Okey, so itu sebenarnya kaitan lagu tadi dengan subjek dan juga topik yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Baik cikgu, saya tak nak belajar seorang-seorang cikgu. Saya nak ajak kawan-kawan saya untuk join. Yang mana saya nak persilakan rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Saya yakin ini adalah pelajar cikgu juga. Baik. So kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Boleh unmute mic anda nak dengar suara-suara keramat orang Pahang. Hogoh Pahang, hogoh. Semua sihat Baik. Alhamdulillah. Baik cikgu, boleh tak kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita? Sila Azhar. Baik, selalu orang cakap cikgu ladies first. So pagi ini sebagai seorang lelaki yang gentleman, kita nak bagi wanita terlebih dahulu untuk perkenalkan diri mereka. Kita persilakan Anis Mazul Faizati untuk perkenalkan diri anda. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Anis Mazul Faizati. Boleh panggil Anis. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Anis. Baik, seterusnya Princess, the only one princess yang ada bersama kita pagi ini, Puteri Nur Balkis, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Puteri Nur Balkis binti Muhammad Rizwan. Boleh panggil saya Balkis. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Saya panggil awak Princess boleh tak? Boleh. boleh. Baik, seterusnya Ian Hafi, silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ian Hafi bin Ishairul. Boleh panggil saya Ian. Jom kita belajar. Alright, jom kita belajar. Kejap lagi kita akan belajar sama-sama, Ian. Seterusnya Tun Nur Amalina, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Tun Nur Amalina binti Tun Mazlan. Boleh panggil saya Tun. Selamat berkenalan. Baik, thank you Tun. Selamat berkenalan. Seterusnya Hadif, silakan Hadif. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hadif Ashraf bin Alif Abidinillah. Boleh panggil saya Hadif. Selamat berkenalan. Baik, selamat berkenalan Hadif. Dan the only one, the last one, Adam Haikal, silakan. Assalamualaikum Cikgu dan Abang Sfa. Ya. Nama saya Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Khairul. Boleh panggil saya Adam. Baik, terima Selamat kasih Adam. Okey, kita nak belajar sama-sama kejap lagi. Itu dia rakan-rakan kita. Anda berada dekat rumah pun dah tak sabar sebenarnya nak ulang kaji sama-sama untuk subjek matematik dan juga topik kita adalah graf fungsi. Tapi kita nak tahu juga apa kata pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan kita berkenaan dengan topik dan juga subjek. Kita saksikan dulu video ini. Pada pendapat saya, tajuk graf fungsi ini merupakan tajuk yang sangat menarik kerana ia seiring dengan cita-cita saya. Sebagaimana yang telah diketahui, tajuk ini banyak diaplikasikan dalam bidang teknologi, ekonomi, kejuruteraan, perbankan dan matematik. Memandangkan cita-cita saya ingin menjadi seorang pakar IT, maka tajuk ini amat menarik untuk saya pelajari. Selain itu, menerusi tajuk ini, ia dapat memberi pandangan yang lebih luas kaitan antara perkara di sekeliling kita. Sebagai contoh, pergerakan orbit bagi setiap planet, kedudukan murid di dalam kelas, perjalanan dari satu tempat ke satu tempat dengan menaiki pengangkutan awam, ini semua merupakan salah satu contoh bagi graf fungsi. Pada pendapat saya, tajuk ini sangat menarik kerana ia dapat membantu saya melihat keseluruhan data dalam satu masa pada satu rajah tanpa memerlukan pengiraan. Secara tidak langsung, saya mendapat gambaran awal tentang sesuatu perkara dengan lebih jelas dan terperinci berbanding dengan hanya melihat rumus semata-mata. Kita tahu, maklumat yang kita dapat daripada graf mampu diingat dan memahami dengan lebih lama. Pada pendapat saya, topik ini sangat menarik untuk dipelajari kerana ianya dapat membantu saya untuk mengenal pasti hubungan antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang lain. Jadinya, secara tidak langsung, ini dapat membantu saya untuk membuat keputusan yang dengan lebih baik, cepat dan tepat. Selain itu, dengan mempelajari tajuk ini, ianya memperluaskan lagi pengetahuan saya dalam tajuk-tajuk yang telah dipelajari sebelum ini. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek kita matematik dan topik kita adalah graf fungsi yang kita nak belajar. Apa yang kita nak belajar dalam graf fungsi ni, cikgu? Itulah macam yang rakan-rakan tadi sebut, di bawah tajuk graf fungsi ni yang pertama dulu. Macam orang katalah, tak kenal maka tak cinta. Betul, cikgu. Jadi kita kenal dulu fungsi itu apa. Alright. Lepas tu bila kita dah kenal, barulah kita tengok macam mana kita nak wakilkan fungsi itu dan nama fungsi itu apa. Ada namanya juga, cikgu. Ya, ada nama khas, Azhar. Baik, itu dia. Kejap lagi kita nak tahu berkenaan dengan apa itu fungsi dan apakah nama fungsi tersebut yang kita nak belajar dalam subjek kita matematik pada pagi ini. Jadi anda semua boleh get ready pen dan juga kertas untuk kita catat mungkin formula-formula penting dan juga poin-poin penting yang akan cikgu sampaikan kepada kita sekejap sahaja lagi. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga cikgu kita, Cikgu Shazila, yang mana guru kanan mata pelajaran Teknik dan Vocational Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Pahang. Baik cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita untuk topik graf fungsi ni cikgu, kita nak ingatkan diri saya dan anda semua yang berada dekat rumah dan juga Google Meet, yang mana kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu walau di mana pun kita berada, yang mana kita kena pakai pelitup muka, penjarakan fizikal macam saya dan cikgu sekurang-kurangnya 1 meter, dan kerap ataupun sentiasa sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman walau di mana pun kita berada. Walaupun sekejap je keluar rumah, buat banyak kali pun tak ada masalah. Baik cikgu, jom kita sanitasi tangan kita dulu cikgu. Okey, ini dia. So kepada anda, sama-sama cikgu. Kepada anda yang dekat rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk kita jaga kebersihan dan juga make sure kita berada dalam keadaan yang bersih dan terjaga. Baik, silakan cikgu. Ya. Okey, minta maaf Azhar, tak berapa dah. Okey. Alright, hari ini kita mulakan dulu. Okey, tajuk kita pada hari ini macam saya bagi tahu tadi, kita akan bermula dengan graf fungsi di bawah tajuk fungsi. Okey, ini merupakan tajuk ke-8, bab ke-8 tingkatan 2. Okey, hari ini juga dia merupakan siri 1, insya-Allah lah. Kalau ada rezeki jumpa lagi lah kita Azhar ya. Insya-Allah, amin. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama macam saya terangkan sebentar tadi, kita nak kenal dulu, nak tahu dulu apa dia fungsi. Betul, dan yang keduanya barulah kita nak mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi itu sendiri. Okey, mari kita tengok satu-satu. Pertama, kita nak kenal apa dia fungsi. Apa yang dimaksudkan sebagai fungsi. Fungsi itu apa? Jom kita siasat. Jom. Okey, Azhar pernah ke Kuantan? Pernah cikgu. Ya. Okey, di Kuantan sekarang ada tarikan terbaru. Okey, iaitu Menara Kuantan. Jadi macam biasalah, kalau dibenarkan, kalau ada rezeki nanti satu hari nanti mungkin kita boleh merentas negeri. Jadi tempat yang menjadi tarikan pelancong sekarang di Kuantan ialah Menara Kuantan. Seperti mana kawasan pelancongan lain, kalau ada kawasan pelancongan mestilah dikenakan sedikit charge, sedikit bayaran. Jadi, dan cikgu, selain daripada menara, mungkin juga Kuantan juga telah dinaik taraf sebagai bandaraya cikgu. Ya, disebabkan itulah. Inilah dianya. Majlis Bandaraya Kuantan telah menggazetkan, telah menetapkan inilah harga kalau kita nak melawat ke Menara Kuantan. Jadi seperti inilah. Untuk kategori dewasa, kalau kita pergi pada hari biasa ni Isnin hingga Jumaat ataupun hari-hari promosi, harganya ialah RM8. Manakala kalau cuti sekolah ataupun Sabtu Ahad, biasalah orang ramai kan, harganya naik sikit. Kalau untuk kanak-kanak ni bermaksud 12 tahun ke bawah, untuk warga emas 60 tahun ke atas, dan juga orang Kelantan Utara, orang cikgu. Kelainan upaya. Cikgu macam tak nak bagi saya pergi je cikgu. orang utara ya. Okey, maaf saya. Okey. Harganya ialah RM5 dan untuk Sabtu Ahad of course lah harganya berbeza, pergi ke RM10. Okey. Sekarang situasinya. Okey, katakanlah saya ada satu keluarga yang terdiri daripada 4 orang. Sepasang suami isteri, seorang anak yang berumur 11 tahun dan seorang lagi anaknya berumur 9 tahun, pergi ke Kuantan pada hari Jumaat. Agak-agak berapa tiket yang kena bayar? Okey. Baik, kita nak tanya pelajar-pelajar ke cikgu? Boleh Azhar. Baik, siapa yang nak jawab? Berapakah jumlah? Saya nak jawab. Okey, silakan Adam Haikal. Apakah jawapan anda? RM26 cikgu. RM26. Betul ke cikgu? Itulah saya pun nak tanya Adam, macam mana awak boleh dapat RM26 Adam? Jumlah orang dewasa yang pergi dekat tempat tu ada 2 orang. Jadi kena kalikan dengan RM8. Jumlah kanak-kanak yang pergi dekat tempat tu ada 2 orang. Kali dengan RM5. Tambahkan kedua-dua jawapan tu dapat RM26. RM26. Okey Adam, nak tanya juga, kenapa Adam guna 8 dengan 5 ya? Kenapa tak guna 15 dengan 10 ni? Hari yang mereka lawat hari Isnin hingga Jumaat. Okey. So Adam memang betul-betul faham soalan. Ya Azhar. Nampak tak? Dia pergi hari Jumaat. Jadi memanglah kena guna 8 dan RM5. Jadi itu yang Adam kirakan tadi. Dia kata dewasa ada 2 orang, darabkan dengan 8 dapat 16. Okey. Dan
Kanak-kanak 2 darab dengan 5 dapat 10. Jadi jumlah bayarannya kita tambahkan keduanya, itu yang dapat jawapan sebagai RM26. Tapi persoalannya cikgu, boleh ke kalau kita beli hari Jumaat nak pergi hari Sabtu cikgu? Oh, tak boleh Azhar. Dia pada hari kejadian. Ya. Tak boleh macam tu. Maklumlah cikgu nak berjimat, cikgu tak boleh. So hari kejadian beli untuk masuk hari kejadian. Baik cikgu. Okey. Jadi sekarang kita duk cerita pasal tiket, tadi duk cerita pasal lagu. Ya, cikgu. Apa pula kaitan bayaran tiket ni dengan jadual yang telah ditetapkan ni? Itulah tu, cikgu. Ya. Ada siapa-siapa yang boleh bantu di sini? Baik, siapa yang nak bantu? Saya, cikgu. Adam juga. Baguslah cikgu, pelajar aktif cikgu ni. Silakan Adam. Semua bayaran tiket tu bergantung dengan jumlah bilangan ahli keluarga. Okey, Adam kata bayaran tiket bergantung kepada bilangan ahli keluarga. Ada pendapat selain daripada Adam? Mungkin ada yang tak bersetuju. Hadif cikgu. Silakan Hadif. Bukan ke bergantung juga pada kategori? Kalau dewasa lain, kanak-kanak pun lain kan? Okey. Kan? Okey, ada logiknya. Tak apa. Meriah ni. Ya. Ada pendapat lain? Mungkin ada pendapat lain kata tak bersetuju. Tak setuju dengan dua-dua. Kan contohnya lah. Anis cikgu. Silakan Anis. Ya, Anis. Mungkin dia bergantung pada hari lawatan juga ke? Pula. Macam mana ni Azhar? Ada seorang 3 kata dah. hari, seorang kata dia punya kategori, umurnya cikgu. Seorang kata bilangan. Jadi macam mana ni? Sebenar-benarnya apa kaitan jualan tiket ni dengan jadual ni? Itulah cikgu persoalannya cikgu. Macam mana cikgu? Ada pendapat? Lain? Mungkin ada yang tak bersetuju dengan ketiga-tiga jawapan tadi. Reason kenapa cikgu tak setuju saya saja katanya. Ya Tun. Silakan Tun. Pada pendapat saya pula, jumlah bayaran tiket tu bergantung pada bilangan ahli keluarga, kategori ahli keluarga dan hari lawatan. Sudah. Tun masukkan tiga-tiga sekali pula. Ya, jadi Tun dia bersetuju dengan tiga-tiga jawapan. Sebenarnya kalau kita tengok hubungan antara bayaran tiket dengan situ tadi, jadual tiket tu seperti mana jawapan Tun tu tadi. Jadi sebenarnya jumlah bayaran tiket bergantung kepada 3 benda ni, iaitu bilangan ahli keluarga, kategori ahli keluarga dan juga hari lawatannya. Inilah kita panggil sebagai hubungan. So tak boleh salah satu lah cikgu. Tak boleh. Mungkin dia boleh satu. Tapi kadang-kadang ada juga hubungan yang ada mungkin 2. Mungkin ada hubungan, mungkin ada dengan yang 3. Tapi itulah tadi kita nak cerita, nak kaitkan di sini kepada fungsi. Jadi cikgu, apa dia fungsi? Fungsi kata bila ada satu kuantiti bersandar kepada kuantiti yang lain, dianya dikenali sebagai fungsi. Dalam contoh tadi, bayaran tiket bergantung kepada 3. Apa tu Azhar? Bilangan jumlah keluarga, hari yang dilawati, kemudian dengan kategori umur tadi cikgu. Jadi macam mana kita nak nyatakan dalam fungsi? Kita akan cakap bayaran tiket ialah fungsi yang 3 tu. Bilangan ahli, kategori ahli dan hari lawatan. So maksudnya hubungan tadi kita gantikan dengan fungsi cikgu. Fungsi itu ialah salah satu daripada hubungan. Baik cikgu. Baik, seterusnya cikgu. Okey, jadi sekarang inilah saya katakan sebagai fungsi. Jadi kita boleh tulis yang tadi, kita boleh kata bayaran tulisan saya. Okey, bayaran tulisan doktor cikgu. Bayaran tiket. Ialah minta maaflah Azhar, tulisan saya ialah fungsi. Ini yang ditekankan. Fungsi kepada apa? 3 perkara tersebut. Okey. Baik cikgu. Okey, jadi sekarang saya nak tanya dekat yang ada dekat sini. Okey, kalau katakanlah ada satu keluarga melawat pada hari Sabtu dan Ahad. Macam mana dengan bayaran? Semakin murah ataupun semakin mahal? Maksudnya dia lawat kedua-dua hari, Sabtu dan Ahad ataupun Sabtu atau Ahad? Salah satu. Sama ada hari Sabtu atau hari Ahad. Baik. Apa yang berlaku? Siapa yang nak jawab? Silakan. Saya cikgu. Okey, Ian cikgu. Ian pun tak nak kalah. Silakan Ian. Harga dia makin mahal. Harga dia makin mahal cikgu. Kenapa Ian?
Sebab dia mengikut bilangan ahli keluarga dan hari yang dia pergi melawat. Okey. Nampak tak Ya. perhubungan tu? Bermaksud kalau kita nak jimat, kita janganlah pergi pada hujung minggu ataupun pada waktu cuti persekolahan. Ya. Kita pergilah pada hari biasa. Sama ada Isnin sampai Jumaat lah. Ya, kalau kita rasa kita banyak sikit bajet, kita bolehlah pergi pada hujung minggu ataupun waktu persekolahan. Cuti persekolahan. Ya, cuti persekolahan. Ya. Tapi kekurangan kita pada waktu itu agak sesak berbanding dengan hari-hari biasa. Ya, sebab ramai orang nak pergi cikgu. Ya, cuti. betul. Itu dia. Baik cikgu. So kita dapat membezakan antara dalam soalan yang cikgu bagikan tadi, perbezaannya bergantung kepada 3 tadilah. Ya. Dan ini adalah kaitan hubungan dengan fungsi tadi. Ya. Yang mana menentukan nilainya berubah disebabkan 3 faktor tadi. Bilangan ahli Betul, keluarga, Azhar. hari yang kita melawat dan juga adalah kategori umurnya. Ya, ini Baik, kita cikgu. tengok kehidupan seharian. Nanti kita akan tengok daripada segi matematiknya pula macam Baik, mana. cikgu. Baik, Okey. silakan cikgu. Okey. Jadi sekarang kita tengok ya, tadi dalam kehidupan seharian kita. Sekarang mari kita tengok daripada segi matematiknya. Okey. Jadi kita tengok fungsi boleh dihuraikan atau diwakilkan dengan menggunakan 4 cara. Okey. Okey, 4 cara. Okey, yang pertama ialah pasangan tertib. Yang kedua ialah jadual. Baik. Yang ketiga ialah graf. Dan yang keempat ialah persamaan. Baik. Jadi, mari kita siasat satu-satu. Baik cikgu, sebelum kita mula menyiasat cikgu, saya yakin dan percaya tadi Ian cakap, bang, saya nak pergi minum air kejap. So kita nanti siasatan kita terganggu, kita nak bagi peluang dan ruang kepada anda berada di Google Meet dan juga berada di rumah untuk take 5 kejap. Kita akan sambung balik pengajian kita untuk keempat-empat perkara yang cikgu sebutkan tadi dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Tadi cikgu dah tis kita berkenaan dengan fungsi yang boleh dihuraikan ataupun diwakilkan dengan menggunakan 4 perkara tadi. Ada pasangan tertib, jadual, graf dan juga persamaan. Alright, sebelum kita mulakan kelas kita, nak tanyalah kawan-kawan saya ni dekat Google Meet. Semua masih on ke? Masih okey ke? Kalau okey, belanja saya double thumbs up sikit. Cing. Itu masih okey lagi. Wah, comel Ian buat macam tu, goyang-goyang macam tu. Baik cikgu. Okey. Semua dah ready, semua dah bersemangat dan saya kira percaya anda kat rumah pun dah mesti dah ready betul-betul ni nak sambung. Silakan cikgu. Okey, mari kita sambung. Baik, cikgu. Okey, sekarang kita tengok fungsi tadi boleh diwakilkan. Okey, jadi yang pertama kita tengok yang pertama pasangan tertib. Ya. Okey, satu-satu. Okey. Bila saya sebut fungsi dalam bentuk pasangan tertib. Ya. Sebut pasangan. Ting dalam kepala. Nampak apa? Nampak suami dan isteri cikgu? Nampak suami dan isteri. Kalau tanya anak murid saya, dia nampak apa ya agak-agak? Mungkin dia nampak ibu dan ayah kot. Ya. Okey, Putri silakan, Princess. Kalau saya, pasangan mesti ada 2. Oh, mesti ada 2. Mesti ada 2, dia so, kata. tak semestinya lelaki perempuan. Betul tak, Princess? Okey. Itu Contohnya maksudnya tu, Princess. contohnya Balkis. Kalau bukan sepasang apa? Kalau bukan lelaki dan perempuan. Sepasang telinga. Sepasang telinga. Betul juga cikgu. Betul. Sepasang kasut. Betul tak, Princess? Betul.
tu. Sepasang kasut. Okey. Ya, jadi pasangan itu tidak semestinya pada jantina. Apa-apa saja. Tapi yang penting, macam yang Balkis cakap tadi, pasangan mesti dua. Mesti dua, tak boleh satu. Mesti dua. Tak boleh satu, tak boleh lebih. Dia wajib dua. Okey, itu maksud pasangan. Okey, kalau sebut tertib pula. Tertib tu apa dia? Ada siapa-siapa? Siapa yang nak tolong? Siapa yang nak jawab? Apakah maksud tertib? Baik, silakan Ian. Ian memang mantap lah. Dia package dengan senyuman sekali. Silakan Ian. Ikut aturan. Ikut aturan. Betul ke cikgu? Ya, tertib mesti ikut aturan. Maksud dia kalau orang tu nombor satu, mesti nombor satu lah. Betul. Kalau orang ni nombor dua lah. Tak boleh lah orang nombor dua, kita tengah queue nak pergi bank, orang tu tengah beratur kat depan, kita pergi potong. Mesti ikut tertibnya. Bila cikgu sebut itu, contoh saya ambil contoh mudah macam vaksin lah cikgu. Orang tengah beratur queue nak ambil vaksin ni, so ikut aturan lah kan, tertib lah tu. Ya, ikut tertibnya. Orang dahulu didahulukan. Yang kemudian dikemudiankan. Okey. Kita dah tahu apa maksud pasangan. Kita juga dah tahu apa maksud tertib. Okey, mari kita tengok contohnya. Baik, jom cikgu. Okey, sekarang ni dah masuk matematik dah ni. Tadi kita cerita pasal kehidupan biasa, lagu-lagu semua. Ni dah start matematik dah. Okey, semua ini diorang dah jumpa masa mereka di tingkatan 1 di bawah tajuk set. Baik. Okey, jadi sekarang ini katakanlah saya diberi set P. Okey, ini unsurnya. Dan saya ada set Q. Ini unsurnya. Okey, di mana set P ialah -6, -3, 3 dan 6. Set Q ialah 36 dan 9. Okey, kalau berdasarkan pernyataan ini, yang mana satu kena ikut tertib? Siapa yang mesti dahulu? Baik, siapa yang nak bantu untuk jawab? Saya lagi, cikgu. Wah, Ian lagi. Ya, Ian. Okey, Ian sila-sila. Kena tulis P dulu baru Q. P dulu. Kenapa kena tulis P dulu baru Q, cikgu? Sebab kalau kita tengok dari sudut angka, macam Q lebih besar. Q besar sikit. Tapi kalau baca ABC, okey. Kalau baca ABC kan P, Q, betul, R. cikgu. Jadi itulah maksud dia tertib. Baik. Jadi kalau pasangan mestilah gabungkan P dengan Q. Itu baru sepasang. Okey. Tapi tadi kan saya cerita Azhar, fungsi ni mestilah ada hubungan. Betul. Apa pula yang menghubungkan P dengan Q? Okey, mari kita tengok apa hubungan dia. Baik, cikgu. Okey, sekarang dia kata macam ni. Hubungan daripada P kepada Q ialah kuasa 2. Okey. Kuasa 2. Baik. Jadi dia suruh wakilkan fungsi ini dalam bentuk pasangan tertib. Okey, sekarang cuba tengok. Dalam set P kita, saya ada -6. Okey, -6. Hubungan dia dengan set Q, kuasa 2. Agak-agak -6 ni kawan dengan siapa dalam set Q? Okey. Ada jawapan? Baik. Siapa yang nak bantu untuk jawab? Lagi, cikgu. Ian lagi. Wah, mantul. Okey, bagus Ian. Okey. Mantap betul. Silakan Ian. Dengan 36. Bagus. Dengan 36. Sebabnya square tadi, cikgu. Ya, kuasa sebab 2. kuasa 2 ni. Sebab kuasa 2. Kita tahu -6 kuasa 2 memang dapat 36. Sebab itulah pasangan. Perkataan kita pasangan. -6 mesti tulis dulu sebab dia P. 36 kena tulis yang kedua sebab dia Q. Jadi kenapa kita kena letak koma? Sebab kita nak cakap P dulu baru Q. Jadi kedudukan. Dan kenapa kita letak kurungan? Sebab kita nak cakap ini pasangan pertama. Okey, sekarang saya banyak lagi nombor ni dalam P, dalam Q. Baik, cikgu. Agak-agak -3, 3 dan 6 ni mana pasangan dia dalam Q? Baik, siapa yang nak try untuk -3? Nampaknya macam Tun, cikgu. Silakan Tun. Kalau -3, jawapan dia 9. Kalau 3, jawapan dia 9 juga. Kalau 6, 36. Dia jawab semua sekali. Ya, dia pukal semua sekali. Tun memang tak bagi chance, dia marah kat Ian ni sebab Ian duk jawab daripada tadi, cikgu. Okey, mari kita cek jawapan Tun ya. Okey, Tun kata -3 okey dengan 9, 3 dengan 9, 6 dengan 36. Okey, tepatlah jawapan Tun tadi.
Tahniah, ya. Tanah, apa tadi? Ton. Ton. Ya. Okey. Tapi Azhar, kita tak boleh tinggal jawapan kita macam ni je. Okey. Sebab dia kata pasangan tertib. Kalau kita tulis macam ni, nanti kalau macam saya sebagai cikgu, saya tak tahu ini fungsi dalam bentuk pasangan tertib ke ini koordinat. Okey. Jadi macam mana nak membezakan fungsi dengan koordinat? Kita guna satu lagi simbol yang special. Kita panggil sebagai open and close braces. Okey. So maksudnya untuk mendapat jawapan yang tepat keseluruhan adalah mesti diletakkan open dan juga close braces tadi. Ya, betul. Kadang-kadang kita panggil dia sebagai curly bracket. Boleh curly juga. Bracket. Ya. Dan tengok, bukan setakat dalam kurungan ni ada koma, antara kurungan ni pun mesti ada koma. Sebab kita nak mengasingkan pasangan pertama, pasangan kedua dan seterusnya. Baik cikgu, sekiranya kalau mungkin dalam peperiksaan mungkin para pelajar tersilap ataupun terlupa untuk meletakkan open dan juga closing braces tu, adakah masih dikira jawapannya ataupun akan berlaku pengurangan markah? Akan kurang markahnya nanti Azhar. Jadi sebab itulah saya tandakan sebagai merah supaya pelajar-pelajar ni ingat ini mesti ada. Mesti bagi perhatian cikgu. Ya, mesti betul. Faham. Jadi selain daripada ini, kita juga mesti ingat dalam fungsi kita mesti ada nama khas untuk fungsi itu. Jadi set yang mula-mula, set yang mula-mula kita tulis di depan ini, kita panggil dia sebagai input. Apa-apa input. Ataupun kita panggil dia sebagai domain. Ya. Set yang kedua kita kenali sebagai output. Ataupun kodomain. Kodomain. Saya ingatkan hosting tadi. Bukan. Belum. Jangan salah sebut ya. Ini kodomain, bukan kodomo lain. Okey. Sebab dia macam website cikgu. Ada domain, ada hosting. Bukanlah. Bukan. Maksudnya domain, kodomain. Belum sampai tahap tu ya Azhar. Okey. Baik, boleh kita teruskan Azhar? Boleh, silakan cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok bentuk yang kedua, fungsi jenis hubungan. Tadi kan saya kata kita dah tahu dah nak tulis fungsi. Kita pula tengok pula apa nama hubungan fungsi itu. Okey, kalau kita nak namakan hubungan, biasanya fungsi itu kita tukarkan dalam bentuk rajah anak panah. Okey, sebut pun rajah anak panah. Ini set P kita yang kita kenali sebagai input dan ini ialah set Q kita yang kita kenali sebagai output. Okey, kita ada dia punya pasangan masing-masing. Baik. Okey, itu rajah anak panahnya. Okey, sekarang cuba Azhar tengok. Daripada input, dia ada dua macam ni. Dia pergi ke output, dia mengecil. Daripada besar, dia pergi kecil. Jadi hubungan ini, bila kita daripada besar, pergi kepada kecil, kita namakan sebagai hubungan banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Itulah maksud fungsi. Tidak semua hubungan tu adalah fungsi. Sebab fungsi hanya menyatakan hubungan banyak kepada satu. Okey, itu bentuk hubungan yang semestinya fungsi. Baik cikgu. Okey, jadi kita dah tahu wakil, kita dah tahu nama. Sekarang mari kita tengok fungsi dalam bentuk yang kedua, iaitu dalam bentuk jadual. Ini yang mudahlah. Okey, kalau sebut jadual, nampak apa? Okey. Sebut jadual nampak apa? Sebut jadual nampak. Siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Anis, silakan Anis. Apa yang Anis nampak dalam jadual? Dia mesti ada peta, laju ke baris. Okey, mesti ada peta, laju dan juga baris. Macam biasalah kan kita duduk dalam kelas tengok jadual waktu, jadual bertugas, ini pun kan. Inilah peta jadualnya. Okey, sekarang saya ada situasi begini. Saya ada isi padu cat yang diperlukan untuk cat sebuah bilik. Okey, jadi 1 liter cat dapat cat 16 meter persegi bilik itu. Okey, macam saya cakap, bila kita dapat situasi, perkara pertama yang kita kena tengok, siapa berhubung kepada siapa? Apa hubungannya? So, dalam kes ni, apa dua kuantiti yang saling bergantung, yang saling bersandar tu? Saya cuba jawab, cikgu. Okey, boleh Azhar? Sila. Kalau salah betulkan, 1 liter cat dengan 16 meter persegi, cikgu. Okey, bermaksud cat bergantung kepada kawasan ke kawasan bergantung kepada cat? Cat bergantung kepada kawasan. Cuba kita tanya budak kita. Confident tu kan? Okey. Baik, siapa nak tolong saya? Mana satu? Cat bergantung kepada cat kawasan bergantung kepada kawasan atau kawasan bergantung kepada cat? Silakan. Siapa nak jawab? Okey, Anis. Silakan, Anis. Ya.
Luas kawasan bergantung pada cat, cikgu. Luas kawasan bergantung pada cat. Itulah Saya sahaja nak tengok Anis boleh jawab ke tak boleh jawab, cikgu. Itulah hubungan dia, betul lah. Baik. Cat dengan luas. Tapi luas kawasan bergantung kepada cat. Jadi barulah kita boleh letak dia dalam jadual. Baik. Sebab biasanya yang bergantung kepada satu lagi kita letak kepada ataupun kita letak pada kolom yang kedua. Jadi yang pertama tu ialah kita punya input ataupun domain. Jadi kita dapatlah isi padu cat dengan luas kawasan. Baik, jadi cikgu. kalau kita tak ada cat, tak bolehlah nak dapat luas kawasan. Betul, cikgu. Dia dah cakap pula, kalau 1 liter cat dapat 16. Okey, kalau saya ada 2, 3 dan 4 liter cat, agak-agak berapa luas kawasan kita boleh cat? Okey. Ada? Okey, siapa yang nak tolong jawab? Balkis. Okey, Balkis, apa jawapan? Princess Balkis, silakan. Kalau 2 liter kita dapat 32. Kalau 3 kita dapat 48. Kalau 4 liter kita dapat 64. Jawapan Balkis ni betul. Tapi macam mana Balkis dapat tiba-tiba je keluar jawapan ni? Setiap isi padu cat tu saya darabkan dengan 16. Okey, bagus Balkis. Bermaksud ini dia darabkan dengan 16. Ini pun dia darabkan dengan 16. Jadi kita cek. Betul lah kalau darabkan dengan 16 memang inilah jawapan kita. Jadi daripada sini kita tengok jadual kita dah okey dah. Semua dah ada nombor. Jadi inilah fungsi dalam bentuk jadual. Okey, macam tadi saya cakap dah tahu perwakilan, mesti nak tahu nama hubungan kan? Betul, cikgu. Okey, mari kita tengok hubungannya. Jadi macam biasa, bila nak tengok hubungan, kita pindahkan dalam bentuk anak panah. Jadi ini kita punya domain. Ya, Azhar. Okey, ini kalau kita tengok, ini yang dikatakan domain, cikgu. Kan di bahagian input kosong, 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter dan di sebelah outputnya kan setiap satu tu darab dengan 16, maka kita akan dapat jawapan inilah 16, 32, 48 dan 64. Ini dipanggil hubungan satu kepada satu, cikgu. Sebab apa, Azhar? Sebab satu dia pergi kepada satu. Azhar bijaklah. Terima kasih. Amin, cikgu. Kalau macam tadi banyak kepada satu, cikgu. Banyak pada satu. Okey, ini satu, one by one lah kita kata. Jadi nampak tak? Kosong dengan satu. Dia macam tu. Itu dia. Baik, cikgu. Kita dapat tahu berkenaan dengan jenis hubungan dalam graf fungsi ni, cikgu. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Okey, boleh, kita kembali selepas ini dalam Trans Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan Cikgu Sazilah untuk subjek kita matematik dan juga topik kita adalah graf fungsi dan masih bersama dengan pelajar daripada SMK Mat Kilau. Alright, semua masih okey ke? Untuk kita teruskan pembelajaran kita pagi ini. Masih on lagi. Alright, cikgu. Tadi kita dah tahu 2 perwakilan daripada 4 perwakilan yang cikgu sebutkan tadi. Kita nak sambung, cikgu, silakan. Boleh, Azhar. Okey, sekarang kita tengok perwakilan yang ketiga, Azhar. Okey, yang ini macam dah biasa dah pelajar jumpa. Betul. Iaitu fungsi dalam bentuk graf. Okey, sebut je graf. Apa yang wajib ada dalam graf? Okey. Ada siapa-siapa? Baik, siapa nak? Okey, Adam, cikgu. Saya, cikgu. Raju Adam. Silakan, Adam. Mesti ada paksi X dan Y, cikgu. Ya, mesti ada paksi X dan Y. Tapi awak sebut 2, Adam. Yang mana satu paksi X, yang mana satu paksi Y? Kat bawah yang melintang tu atau dalam istilah matematiknya mengufuk tu paksi X. Yang melintang atau dalam istilah matematiknya mencancang iaitu paksi Y. Okey. So mengufuk macam ni ke, cikgu? Mengufuk. Mengufuk ni adalah paksi X. Manakala mencancang adalah paksi Y. Ya, tepat sekali. Baik, jadi inilah dia graf.
Graf mesti gunakan kertas graf. Yang mengufuk, maksud dia yang kat bawah ialah paksi X. Dan yang tegak itu ialah paksi Y. Jadi tadi kan kita ada tong cat kita dengan bilik kita tadi kan. Okey, itu kisahnya. Jadi sekarang ini jumlah cat di paksi X. Itu ialah luas kawasan bilik kita di paksi Y. Okey, selain daripada ada dua paksi X dan juga paksi Y, mesti ada apa lagi ni kalau sebut graf yang paling penting dalam graf? Baik, siapa yang nak bantu untuk Saya jawab? Okey, Ian, cepat Ian, silakan. Tiada koordinat. Ada koordinat. Mesti ada koordinat. Jadi tadi kita dah tahu kan, kalau kita kosong tadi, kita tak adalah kawasan. 1, 16, 2, 32, 3, 48 dan 4, 64. So, inilah koordinat yang kita wajib ada. Jadi, maksud koordinat bagi setiap ini ialah 1 mewakili paksi X, 16 mewakili paksi Y, seterusnya untuk koordinat lain sehinggalah 4 dan 64. Jadi itulah maksud setiap koordinat. Okey, kalau saya tanya apakah bentuk graf? Okey, mari kita tengok Azhar. Kalau saya sambung titik-titik, dia akan jadi satu graf yang linear. Jadi inilah bentuk graf. Okey, jadi kalau saya linear, dia tak mungkin akan melengkung. Jadi apa yang akan berlaku bila cat kita tambah? Jadi kalau cat kita bertambah, katakan kita tambah nilai cat, kita sambung graf kita, of course lah luas bilik pun semakin bertambah. Inilah bentuk graf. Okey, dan bentuk yang terakhir, perwakilan yang terakhir kita ialah perwakilan fungsi dalam bentuk persamaan. Datang mana persamaan? Datang daripada graf kita dan kita ada nilai koordinat. Dan kita andaikan jumlah cat ialah X, luas kawasan ialah Y. Jadi kita tahu 16, 32, 48, 64 dan 80 ni semua di kodomen. Ini ialah nilai bagi Y. Dan kita tahu 1, 2 sampai 5 ialah X. Dan ini ialah kita punya pemala darab 16 kali dengan 16. Ya, jadi kita cantikkanlah Y sama dengan 16X. Sebab 16 ialah per kali mesti duduk di hadapan. Memandangkan kita mengajar dalam tajuk fungsi, jadi kita tahu Y ini ialah fungsi bagi X. Tata tanda Y kita boleh wakilkan sebagai Fx sama dengan 16 okey. So maksudnya cikgu, kalau contohlah dapat persoalan dalam fungsi dalam bentuk persamaan, mestilah kita cantikkan dengan akhir tu tadi cikgu maksudnya tak boleh tinggalkan. Sebab bukanlah salah kalau kita buat gini. Cuma kita nak menyatakan fungsi bagi X. Minta maaf Azhar, fungsi bagi Y ialah 16X. Macam tu. Tapi dalam kes ni fungsi Y ini kita Y ini kita boleh gantikan dengan tata tanda Fx. Maksud dia sama juga. Tapi itulah kita kata poin yang cikgu sampaikan tadi adalah mesti memahami kehendak soalan cikgu. Ya, betul. Dan juga mestilah dijawab macam mana cikgu sebut tadi lah. Tak boleh terhenti kepada Y dan X sahaja. Mestilah dicantikkan lagi. Y sama dengan 16X dan fungsi X sama dengan 16X. Baik cikgu. Sedar tak sedar cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita dalam Trust Didik TV KPM cikgu. Mungkin rumusan cikgu, last word kepada pelajar di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah. Selalu orang cakap lah dalam mindset saya pun kecil dulu macam tu juga. Orang kata mat ni susah. Mungkin cikgu last word cikgu untuk kan? Okey, yang pertama senang je kalau kita nak belajar matematik. Suka dulu matematik tu. Jadi kalau nak belajar fungsi dengan lebih lanjut, kita suka dulu apa yang ada di depan mata kita. Okey, jadi sebagai rumusan untuk hari ini, fungsi itu untuk subtopik hari ini dapat diberikan definisi sebagai satu kuantiti bergantung kepada satu kuantiti yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi itu dapat diwakili dengan 4 cara. Pertama, dengan menggunakan pasangan tertib. Kedua, dengan menggunakan jadual. Ketiga, dengan graf. Fungsi. Dan yang terakhir, Azhar? Yang terakhir adalah dalam bentuk persamaan. Pandai. Itu dia. Dan fungsi juga ada 2 nama. Pertama,
domain tadi. Daripada yang banyak kepada satu. Kemudian satu kepada satu. Bijak Azhar. Itu dia, alhamdulillah. Terima kasih banyak cikgu kerana sudi sampaikan ilmu sebanyak. Saya kena percaya anda berada dekat rumah pun kita sama-sama boleh manfaatkan ilmu yang disampaikan oleh Cikgu Salizah Sam dari Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational SMK Mat Kilau Pahang. Dan nak ucap jutaan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau, rakan-rakan yang berada di Google Meet pada ketika ini. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi di lain waktu dan di lain ketika. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Apabila ditanya penting tak subjek matematik? Ya, saya tekankan bahawa subjek matematik amat penting kerana di dalam kehidupan seharian kita banyak menggunakan konsep matematik. Selain daripada itu, bagaimana untuk mengatasi keciciran murid terhadap subjek matematik? Okey, pertama sebenarnya murid perlu menguasai konsep asas matematik yang melibatkan operasi aritmetik dan juga penguasaan algebra. Selain daripada itu, sebenarnya murid-murid juga perlu sentiasa memperbanyakkan latihan matematik secara graf fungsi merupakan satu topik yang perlu dikuasai oleh murid. Ini kerana dalam kehidupan kita, data yang dipungut biasanya akan diterjemahkan atau digambarkan dalam bentuk graf. Graf menunjukkan hubungan di antara pembeli ubah dengan subjek kajian. Graf juga digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang sains, statistik, geografi, ekonomi dan lain-lain lagi. Didik TV KPM